Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Untuk hari ini kita sambung bab 1 iaitu sukatan membulat. Kita pergi kepada 1.2 panjang lengkuk suatu bulatan. Okey, kita di bahagian ketiga untuk bab ni Okey. Apa yang akan dapat hari ini adalah yang pertama menentukan perimeter tembiring suatu bulatan dan juga yang kedua menyelesaikan masalah yang melibatkan panjang lengkuk. Okey, boleh rujuk buku teks muka surat 8 hingga 11. Okay, sebelum tu kita imbas kembali. Apa yang kita dah belajar minggu lepas ialah yang pertama penukaran radian kepada darjah dan sebaliknya. Okey, daripada rad ke darjah dan daripada darjah nak tukar kepada rad. Kemudian kita dah belajar panjang lengkuk suatu bulatan iaitu kita ada rumus S sama dengan J theta. Okay, untuk hari ini kita sambung lagi perimeter tembiring suatu ABC iaitu S tambah AB dan luas sektor suatu bulatan ini adalah untuk kelas akan datang. Sama juga macam aplikasi. Tu kelas next kelas lah. Okay. Okay, kita pergi kepada yang pertama dulu. Menentukan perimeter tembiring suatu bulatan. Okay, mula-mula sekali kita kenal dulu. Mana satu tembiring bagi satu bulatan. Okay. Tembiring adalah di bahagian ini ya. Yang hijau ni. Yang dalam ni. Okey. Yang ini satu garisan lurus ini daripada ukur lilit pergi ukur lilit. Ni namanya perentas. Okey. Dan lengkuk ni namanya panjang lengkuk lah. Okey, panjang lengkuk. Okey, jadi yang dalam dia antara perentas dengan panjang lengkuk ini dalam ni namanya tembiring. Okey, sama juga yang biru ni pun sama tembiring. Yang purple ni pun sama, tembiring. Okay, so saya harap awak boleh kenal. Dan kemudian kita pergi kepada contoh satu. Okay, rajah menunjukkan sebuah bulatan dengan pusat O dan berjejari 10 cm. Perentas AC mencangkung sudut 114 darjah pada pusat O. Hitung perimeter tembiring berlorek ABC. Okay, so dia nak perimeter tembiring berlorek ABC. So perimeter tembiring ni warna hijau ni adalah tembiring. Tadi saya dah cakap Jadi kita guna pi sama dengan 3.142. Okay. Jadi langkahnya yang pertama kita tengok sudut dia. Sudut dia kat sini dia bagi dalam darjah. So kita kena tukar jadi rad. Okay, 114 darab pi per 180 darjah. So dapatlah 1.99 rad. Okay, langkah kedua kita tengok lengkuk. Panjang lengkuk ABC kita cari. So kita kena guna rumus S sama dengan J theta. So J adalah 10, theta adalah darab 1.99. So dapatlah 19.9. Ini adalah panjang lengkuk ABC ni. Okay, kemudian kita kena cari juga panjang perentas sebab dia nak perimeter. Okay. So panjang perentas AC kita guna petua kosinus. Okay, ini petua daripada tingkatan 4 bab penyelesaian segitiga. Okay, bila nak guna petua kosinus, kita nak cari panjang perentas AC. Jadi kita kena tambahkan sisi-sisi yang dua lagi sisi untuk segitiga ni. Ni kan segitiga kan? So ada lagi dua sisi yang kita dah tahu panjang dia berapa. Iaitu kat sini 10 sebab dia jejari. Sini pun 10. OC 10, OA pun 10. Jadi 10 kuasa 2 kena ada kuasa 2. Memang rumus dia. Tambah 10 kuasa 2 tolak 2 darab panjang sisi-sisi tadi juga. Darab 10 darab 10 cos. Sebab kita guna petua kosinus kena ada cos lah. Cos sudut tengah dia iaitu sudut yang bertentangan dengan panjang sisi yang kita nak cari, iaitu sudut depan ni. Yang bertentangan dia ni. Kan kita nak cari AC kan? So yang bertentangan yang depan dia sudut ni. Dekat O ni iaitu 114 darjah. Okay. Bila kita guna sin atau cos atau tan, sudut tu mesti dalam darjah. Okay. Tak boleh dalam rad. Sudut ni mesti dalam darjah. Tak boleh guna rad tadi. 199 tak boleh. Nanti jawapan jadi salah. Memang macam tu. Guna cos atau sin atau tan, sudut dia mesti guna dalam darjah. Okay. Kemudian tekan kalkulator, kemudian pindahkan kuasa 2 ke sebelah kanan. Jadi punca kuasa 2, awak akan dapat 16.77. Ini panjang perentas AC. Maka perimeter bagi kawasan berlorek, tembiring berlorek ABC adalah 19.9 tambah 16.77. Iaitu 36.67 cm.
Okey, selain itu, kita ada juga satu kaedah alternatif untuk mencari panjang perentas AC ni tadi. Okey. Kita boleh guna, kita boleh potong. Lukis satu garis OD yang berserenjang dengan AC. Ni AC kan? Kita lukis satu garis lurus yang berserenjang. Okey, so kat sini O, kita label lah kat sini D. Okey. So dia akan jadi segitiga bersudut tegak. Betul? Okey, jadi bila dah jadi segitiga bersudut tegak, kita dah ada panjang OC 10. Kita dah ada sudut dekat tengah ni iaitu 114 darjah bahagi 2. Dapatlah 57. So sebelah ni 57. Okey, jadi kita boleh guna sin atau cos atau tan untuk cari panjang DC dulu, DC. Okey. Jadi kita guna sin lah. Sin sudut COD adalah sama dengan CD bahagi OC. Jadi kita nak cari CD atau DC sama je sama dengan OC darab sin sudut COD. Jadi 10 darab sin 57. Jadi awak akan dapat panjang DC adalah 8.3867. Okay, ini panjang sebelah sahaja, satu bahagian je DC. Kita nak panjang peretas A ke C, jadi kita kena darab 2. So AC adalah 2 darab 8.3867. So dapat sama juga jawapannya 16.77. Okay, sama kalau guna petua cos tadi pun sama 16.77. Okay, jadi boleh guna sama ada kaedah alternatif ataupun guna petua kosinus. Okey, kalau saya lebih suka guna petua kosinus lah sebab dia terus kira terus dapat. Okey, tapi tak apa, boleh guna salah satu. Okey, ulang balik, kita revise balik langkah penyelesaian. Mula-mula tukar sudut. Pastikan sudut dalam rek. Kalau dia dah bagi dalam rek, tak payah tukar. Kalau dia bagi dalam darjah, kena tukar. Kemudian kira panjang lengkuk guna rumus S sama dengan J theta. Kemudian kira panjang perentas guna rumus yang dalam bab penyelesaian segitiga, petua kosinus, atau boleh guna kaedah alternatif. Kemudian tambahkanlah kedua-dua panjang lengkuk dan panjang perentas untuk dapatkan perimeter tembirin. Okey. Kita pergi kepada subtopik yang terakhir, menyelesaikan masalah yang melibatkan panjang lengkuk. Okey, kita tengok contoh 2. Okay. Raja di sebelah menunjukkan kawasan lontaran bagi suatu acara lontar peluru di sebuah padang sekolah. Kawasan lontaran terdiri daripada dua buah sektor bulatan AOB dan POQ yang berpusat di O. Diberi bahawa sudut AOB sama dengan sudut POQ sama dengan 50 darjah, OA adalah sama dengan 2 meter dan AP sama dengan 8 meter. Hitung perimeter dalam meter kawasan berwarna ABQP. So dia nak kawasan perimeter kawasan berwarna A ke B, B ke Q, Q ke P, P ke A. So ini perimeter yang pink ni dia nak yang ni semua. Okey, dan B ke A. Okey, jadi kita label, kita keluarkan dulu apa maklumat yang diberi. Dia bagi sudut AOB adalah 50 darjah. So kat sini dia cakap 50 darjah. Okey. 50 darjah. Okey, kemudian sama juga sudut POQ 50 juga. OA dia dah tulis 2 meter dan PA pun 8 meter. AP 8 meter. Jadi dia suruh guna theta sama dengan 3.142. Jadi kita langkah pertama mesti kena tukar dulu darjah 50 ni sudut tukar kepada dalam rek. Jadi darab 3.142 bahagi 180 darjah. Dapat 0.873 rek. Okey, kenapa kita tak guna 50 biasa darab pi per 180 darjah kan? Biasa guna pi kan? Sebab dia dah bagi pi. Dia dah bagi guna yang ini. Guna 3.142. So kita kena ikut dia lah. Okey. So dah dapat dalam rek dia berapa. Kita pun carilah panjang lengkuk AB. Okey. Guna S sama dengan J theta. Dapatlah 1.746. Kemudian kita cari pula panjang lengkuk PQ. Guna rumus yang sama, S sama dengan J theta. Tapi kat sini J kena hati-hati. J jari. J jari adalah panjang daripada titik tengah pergi ke lilitan bulatan ni. So, kalau untuk lengkuk PQ, jari dia adalah 10. Okey, bukan 8. Okey, 10. Okey. Darab dengan 0.873 dapatlah 8.72. Okey, jadi kita dah ada maklumat semua sisi. So, kita tambahkanlah. Maka perimeter kawasan berwarna ABPQ
sama dengan panjang lengkuk AB tambah BQ tambah panjang lengkuk PQ tambah AP. So, 1.746 tambah 8 tambah 8.73 tambah 8. So, dapatlah 26.48 meter. Okay? Saya rasa semua boleh faham lah. Ni simple. Okay, latihan hari ini cuba buat muka surat 8, nombor 1 dan nombor 2. Dan muka surat 10, nombor 1, 2 dan 3. Hantar sebelum pukul 6 di Telegram. Okay, hantar di Telegram sebelum pukul 6. Kemudian esok cuti kan? Esok dan Jumaat dan Sabtu. Okay, saya nak awak buat lagi latihan tambahan iaitu latihan kerja rumah lah ni sebagai kerja rumah. Muka surat 10 juga latihan nombor 4 dan nombor 5. Dan di muka surat 11, cuba sampai soalan 7 tu. Latihan formatif 1.2. Okey, nak tak nak kita kena cuba banyak latihan baru kita boleh cerdik. Okey, itu untuk latihan kerja rumah. Tapi untuk hari ini cuba buat dulu yang ini sahaja. Muka surat 8, nombor 1 dan 2 dan juga muka surat 10, nombor 1, 2 dan 3. Okey. Itu sahaja pelajar. Terima kasih. Kalau ada apa-apa soalan boleh ajukan dalam WhatsApp atau boleh Telegram sahaja. Okey. Sekian sahaja untuk hari ini.